Hai, Assalamualaikum, saya Nasrul. So, hari ni saya nak menceritakan sebuah kisah berkenaan. Saya rasa kisah ni agak famous. Ada yang tahu, ada yang tak tahu. Mungkin ada yang tahu boleh dengar sama-sama, ada yang tak tahu kita boleh review sama-sama. So, kisah ni bertajuk seorang pemabuk yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. So, husnul khotimah ni bermaksud husnul tu adalah kebaikan. Khotimah ni adalah penutupan ataupun pengakhiran. So, pengakhiran yang baik dalam hidup lah. So, kisah ni bermula pada seorang pemuda yang telah membuat keputusan untuk memabukkan diri dia pada malam tersebut. Jadi pada malam tu dia telah mabuk. Dalam keadaan mabuk, ingin pulang ke rumah dalam perjalanan yang sangat-sangat jauh, gelap, sunyi. Dia tengah jalan sambil memegang motor arak di belah tangan kanannya, dan di tangan kiri ni ada sebungkus makanan lah. Jadi dalam perjalanan tersebut, dia telah berjumpa dengan seekor kucing. Seekor kucing tersebut berbunyi agak lapar. Jadi pemuda ni pun, dia bertanya kepada kucing tersebut, adakah engkau lapar? Jika engkau lapar, ambillah makananku ini, dengan aku belinya dengan duit terakhir aku. So, lepas saja pemuda mabuk tersebut bagi makanan pada kucing tersebut, kucing tu pun makan, dan pemuda tersebut pun telah terduduk dan terbaring di sebelah kucing tersebut. Pemuda tersebut pun telah terbaring di sebelah kucing tersebut. Jadi dalam keadaan terbaring, pemuda tersebut terdengar sebuah azan, iaitu azan subuh. Dalam keadaan mabuk pun dia terdengar. Jadi bila dia terdengar azan subuh, dia pun dalam keadaan terbaring, pemuda tersebut pun mendengar azan subuh. Jadi pada terdengar azan subuh tu, muncul seorang pemuda. Pemuda ni dalam perjalanan nak ke masjid untuk menunaikan solat fardu subuh berjemaah. Jadi pemuda tersebut mengajak si pemabuk ni untuk pergi bersemayam sama-sama. Tetapi dalam mengajak tu, pemuda tersebut melihat di tangan kanan pemabuk tersebut ada sebuah botol arak. Jadi pemuda tersebut agak terkejut dan dia berkata, tak apa, walaupun kamu dalam keadaan sebegini, kita tetap kena teruskan melakukan perkara yang baik, iaitu semayang, perkara yang wajib. Tapi pemuda mabuk tersebut berkata, tapi aku dalam keadaan yang mabuk dan tidak bersih, macam mana? Adakah semayang aku diterima? Jadi pemuda yang nak ke masjid tersebut berkata, jangan risau, diterima atau tak diterima bukan masalah kita, bukan kerja kita, tapi itu semua adalah tugas Allah. Jadi lebih baik kita melakukan kebaikan untuk menarik keburukan kita daripada disebabkan buruk keburukan kita tak nak buat kebaikan. Jadi pemuda yang mabuk tadi tu pun bersetuju, dan ikutlah pemuda mabuk tu bersama dengan pemuda ke masjid untuk menunaikan solat fardu jemaah. Sesampai saja di masjid, pemuda tersebut pun telah ambil wuduk, telah bersiap untuk semayang lah. Dalam keadaan komat, tiba-tiba jemaah-jemaah lain terbau satu bau yang agak busuk kerana pemabuk kan. So ada bau hanyir, bau arak. So jemaah lain pun dia agak marah. Dia pergi pada pemabuk tersebut, dia berkata, engkau tak sepatutnya duduk dalam masjid ni. Ini masjid ni rumah Allah, kau kena bersih. Jadi kau kena keluar sekarang daripada rumah Allah ni. Kau tak layak semayang di sini kerana kau telah membuat perkara yang dilaknat oleh Allah. Jadi pemuda tersebut pun telah dihalau sehingga dipukul oleh jemaah-jemaah yang lain. Jemaah tersebut dalam 7 ke 8 orang jugalah memuka pemuda yang mabuk tersebut. Akibat pemuda tersebut berbau busuk dan mabuk, dalam keadaan mabuk. Jadi jemaah yang lain agak tak sukalah. Biasalah kalau kita pun nampak tak suka kan. Jadi dalam keadaan dipukul tersebut, pemuda yang mabuk tu pun menahan diri, berkata, ini rumah Allah, aku ada hak ke atas rumah ni dalam kawasan ini juga, kau tak ada hak untuk menghalau aku. Dan dia tetap dipukul walaupun dia menahan diri dia. Dan dalam keadaan sebegitu, pemuda yang mengajaknya ke masjid tadi pun menahan, berkata, bagilah pemuda ni peluang. Walaupun dia dalam keadaan mabuk, dia sepatutnya bersemayang kerana itu adalah tanggungjawab dia. Jadi bagilah dia peluang. Jadi jemaah pun berkata, okey, kami akan bagi peluang pada pemuda mabuk tersebut, tapi tidak boleh bersama kami. Maksudnya pemuda mabuk tu kena semayang di bucu lah.
di ujung saf. Jadi pemuda tu pun terus menghalau dan menolak pemuda mabuk tu ke bucu saf. Jadi dalam keadaan bersemayang tersebut, semayanglah pemuda Arab tu berseorangan di bucu saf, bucu masjid. Jadi dalam keadaan bersemayang tersebut, pada rakaat kedua, pemabuk tadi terdetik ingin bertaubat dan berubah. Sebabkan imam pada rakaat kedua, imam dalam rakaat kedua tersebut, imam membaca sebuah surah, iaitu surah Al-Hadid yang berayat 16. Jadi bila terdengar surah tersebut, pemabuk ni terus terdiam dan dia terus ingin bertaubat akibat dia rasa sudah sampai masa dia lah. So pada rakaat terakhir, pada sujud terakhir, pemuda tersebut sempat bertaubat, dia sempat bersujud kepada Allah. Dan pada sujud yang terakhir, dia telah pun meninggal dunia. Jadi habis saja memberi salam, semua jemaah pelik, kenapa si pemabuk ni masih bersujud? Jadi pemuda yang mengajak dia ke masjid tadi pun pergilah untuk cek dan dapati pemuda yang mabuk telah meninggal dunia. Pemuda yang mengajak dia ke masjid pun telah memberitahu kepada semua jemaah bahawasanya dia meninggal dalam keadaan yang baik. Walaupun dia telah membuat keburukan, dia membuat jahat, tetapi dia telah dipilih untuk meninggal dalam keadaan bersujud kepada Allah. Jadi sepatutnya jemaah tadi tidak boleh menilai dia, kerana dia telah tertulis dia punya nyawa akan ditarik ketika dia bersujud. Jadi sangat-sangat baik. Dia meninggal dalam keadaan bersujud. Jadi kita sebagai manusia tidak ada hak untuk menilai seseorang. Jadi dalam cerita ni kita boleh belajar, walaupun kita siapa saja, kita kaya, kita miskin, kita hebat, kita tak hebat, kita tak ada hak untuk menghukum, untuk menilai seseorang tersebut. Kerana kalau kita menghukum, dia akan menyebabkan mungkin pada masa akan datang kita akan terkena, ataupun pemuda yang kita menghukum tu akan terkena. Sebagai contoh, kalau seorang pemuda gila berhasrat untuk azan, bagi je lah. Tak semesti kita melakukan benda jahat, kita tidak boleh melakukan benda yang baik, tidak. Walaupun kita dalam keadaan yang tidak bersih, tidak, tapi mana yang wajib kita perlu lakukan. Sebagai contoh, saya pernah terbaca ada satu cerita, ada orang berkata bila dia ada duit, dia akan bersedekah. Bila dia kaya, dia akan bersedekah. Tidak. Bersedekah tidak bermaksud kita kena ada duit, dan tidak bermaksud kita kena tunggu kaya. Sama juga untuk kita berdakwah, tidak sepatutnya, tidak perlu untuk berilmu, tetapi dakwah ni besar, dakwah ni luas. Selagi kita hidup, kita boleh melakukan dakwah dengan cara perbuatan, penulisan, kata-kata, itu semua dakwah, benda yang baik. Jadi tidak sepatutnya kita tunggu untuk baik, kaya, baru kita nak buat dakwah ataupun kebaikan. Jadi pastikan benda baik yang menarik benda buruk tu hilang. Bukan benda baik, benda buruk yang melarang benda baik terjadi. Jadi walaupun kisah tadi, walaupun pemuda dalam keadaan yang mabuk, tapi itu bukan alasan untuk kita jadikan tidak melakukan perkara kewajipan kepada diri kita. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kita, walaupun kita pada pemabuk tersebut, walaupun dia meninggal husnul khotimah, tetapi tidak sepatutnya dia pergi mabuk pada malam tersebut. Akibat itu pengajaran yang ketiga, kita patut belajar, walaupun kita dalam keadaan stres, kita dalam keadaan yang tidak baik, kita dalam keadaan yang susah, sedih, pahit, manis, kita tak sepatutnya membuat keputusan yang tidak baik. Sebagai contoh, walaupun kita stres, kita ada masalah, kita tidak sepatutnya pergi terjebak dengan benda-benda yang tak elok. Sebagai contoh, dadah, arak. Kita ada je macam-macam pilihan untuk menghilangkan stres, menghilangkan sedih kita tu, dengan bermain game ke, kita keluar melepak ke, kita pergi makan ke, tak kisah. Tapi kita sepatutnya berfikir secara matang untuk tidak terjebak dengan apa-apa perkara yang dilarang oleh Allah. Itu pengajaran yang ketiga. So pengajaran yang keempat daripada kisah tersebut, bukan bermaksud kita tak perlu jadi baik dan kita akan meninggal keadaan husnul khotimah. Tidak. Itu adalah rezeki masing-masing. Tetapi selagi kita ada masa, selagi kita ada ruang, kita sepatutnya berubah, bertaubat. Kerana apa? Tak semestinya kita jahat, kita akan berdalam keadaan, kita akan
seterusnya pengajaran yang kita boleh belajar dari kisah tadi adalah tak semestinya kita jahat ke, kita tak baik, kita akan penghujungnya akan baik. Tidak. Selagi kita ada masa, selagi kita ada ruang, kita perlu bertaubat. Kita perlu melakukan kebaikan. Tak kisah di mana, keadaan macam mana, kita kena berfikir benda yang baik. Tak semestinya kisah tadi tu orang tu mabuk dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tidak. Kita sepatutnya kena tenang, kita sepatutnya kena relax, bertaubat setiap masanya kita ada. Selagi kita diberi peluang, kita sepatutnya bertaubat. Dan akhir sekali pengajaran yang kita boleh belajar daripada kisah tadi ialah kita selalu membuat kebaikan. Tak kisah walaupun kita macam mana, kita jahat ke, kita pernah buat benda yang tak elok ke, tak semestinya kita pernah buat jahat tak boleh buat baik. Daripada kisah si mabuk tadi, walaupun dia dalam keadaan mabuk, tetapi dia tidak lupa kewajipan tanggungjawab dia untuk semayang, untuk membuat baik kepada tak kisah manusia ataupun binatang. Sentiasa bercakap baik, membuat perlakuan yang baik, berfikir benda yang baik. Itu yang sepatutnya kita buat. Tak semestinya kita buat jahat, kita tak boleh buat benda baik. Sepatutnya walaupun kita buat jahat, kita baik ke, jahat ke, miskin ke, kaya, jangan pernah lupa untuk membuat kebaikan. So itu saja kisah daripada saya. So jangan lupa like, share dan komen. Apa-apa, jumpa lagi. So kepada siapa yang nak komen, jangan risau, boleh komen. Saya pun baru juga dalam bidang ni, baru je mencuba. So itu saja daripada kisah saya hari ini. So kepada sesiapa yang agak kurang faham ataupun ada idea yang lebih baik, ada info yang lebih baik, boleh komen di bawah. Saya pun baru belajar, masih muda, banyak benda yang perlu saya belajar, banyak ilmu yang perlu saya tahu. So jangan lupa like, share dan komen. Semoga jumpa lagi. Assalamualaikum.